rancang. Kemudian kita kongsi lagi dengan murid. Okey, kita dah capai yang ni. Kompetensi 3. Tadi saya terlajak kompetensi 4 pula. Kompetensi 3. Menggunakan berbagai sumber BBM. Kira lah sumber BBM ni apa Kita punya video ke, bahan maujud ke, apa ke semua, itu adalah bahan BBM. Kompetensi 4 ni pusingan fizikal. Kompetensi 5, persekitaran emosi. Artinya dimasukkan pujian, galakkan, bagus, bagi dia hadiah. Maknanya kita ada persekitaran emosi. Selalunya kalau kita nak markah tinggi, 1, 2, 3, 4 dan juga 5 ni, kita boleh skor. RPH kita 3 bahagian, dirancang dengan betul, kita laksanakan dengan betul, kemudian ada LOC betul, LO dan LC betul, kemudian kita share dengan murid setiap kali sukses kriteria kita dapat capai, penggunaan sumber BBM. Kadang-kadang ada cikgu yang guna buku teks pun sebagai sumber BBM, tapi dapat mengajar dengan berkesan, sangat bagus. Okey, strategi maklum balas. Okey, maklum balas ni maknanya kalau budak jawab dengan betul, kita berikan dia maklum balas yang tepat lah. Okey, jawapan awak tu kurang tepat. Sepatutnya begini-begini. Itu maklum balas. Penilaian berterusan. Daripada soalan ni, kita menyoal. Penilaian. Kita menilai murid tu. Ada penilaian sendiri, penilaian atas budaya dan sebagainya. Berterusan ni maknanya, kalau kita soal murid, untuk dia kawan dia menjawab, kita mesti sediakan rubrik atau jawapan. Barulah murid tu tahu apa jawapan yang betul dan juga yang tak betul. AFL, Assessment for Learning. Bagaimana kita nak uji murid tu faham atau tidak di pengajaran kita. Jadi kita gunakan AFL-nya. Kemudian kita gunakan CL Structures. Okey, CL Structures ni sekurang-kurangnya dalam satu RPH tu 2 lah. Tapi kalau nak guna lebih, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya 2, kita ada CL Structures, markah akan ditingkatkan lah. Kemudian kolaboratif. Maknanya kerja kumpulan, berkolaborasi. Bagaimana kita menggunakan soalan untuk mencungkil idea murid. Kemudian strategi berfikir. Kita gunakan alat berfikir. Alat berfikir ni contohnya apa? Contohnya ialah peta IT, carta alih dan sebagainya. Itu dinamakan strategi berfikir. Kemudian yang kita nak tekankan sekarang ialah kompetensi 13, iaitu pembezaan. Kompetensi 14 ni lebih kepada guru tu sendiri, prinsip pengajaran. Adakah cikgu tu mahir dalam dia punya subjek, dapat deliver pengajaran dengan berkesan dan sebagainya. Penggunaan bahan-bahan yang boleh dikatakan wow, ada faktor wow lah. Yang orang tak buat, dia buat. Okey, sekarang ni kita nak tengok apakah markah pembezaan dalam LO tahun 2020. Jadi maknanya kalau kita nak capai ni, kita nak pertingkatkan, hanya 74 orang saja yang markah dia mencapai ni. Kita nak tingkatkan kepada daripada 97 orang ni, kita nak capai 110 orang. Ini sebab tu kita buat PLC, supaya cikgu boleh meningkatkan. Ini tak perlulah. Okey. Maknanya dia markah yang paling rendah ialah pembezaan tengok. Atau AFL pentarisian dan sebagainya pun rendah juga. Jadi lepas ni mungkin kita akan buat AFL pula lah. Ni. Maknanya pembezaan ni markah dia paling rendah, sebab tu kita kena buat PLC lagi. Ini data analisis elemen pembezaan dalam RPH March setakat 16 bulan 3. Pembezaannya 21, hanya 21 lah. Maknanya kita kena tulis, setiap kali buat RPH tu kita tulis pembezaan.
Okey, yang pertama bagaimana kita nak menjayakan pelajaran terbeza. Guru sudah tahu pencapaian murid. Aras tahap pencapaian pembelajaran tu. Tu tadi macam kita tentukan dia dengan TOV itulah. Kita tengok siapa yang boleh kita tingkatkan markah dia. Kadang-kadang budak tu tak lulus, tapi kita boleh tingkatkan markah dia sampai 20 ke 30, membolehkan dia lulus. Guru mengenal kemampuan murid, maksudnya sejauh mana murid mampu menghasilkan satu tugasan. Ini kemampuan pembelajaran lah. Kemudian kecenderungan pembelajaran murid dikenal pasti melalui ujian psikometrik ataupun pemerhatian. Ini kecenderungan pembelajaran, contohnya yang kinestetik macam mana, yang auditory macam mana. Ini yang target tadi, dah ada dah. Okey. Ni saya bagi contoh saya minta Puan Hong berikan contoh bagaimana dia menggunakan choice board sebagai satu elemen pembezaan untuk subjek bahasa Melayu. Okey, ni namanya kad petak pilihan saya. Salah satu elemen dalam pembezaan ialah choice board atau my choice board atau kotak petak pilihan saya. Dia punya objektif pembelajaran, murid belajar membina ayat dengan kata terbitan. Jadi ada murid yang akan lengkapkan perenggan di bawah dengan membentuk kata terbitan. Sila bentuk kata terbitan berdasarkan kata dasar yang diberikan. Anda perlu menyalin petikkan ini semula. Jadi di sini ada jadi, sumbang, siap, beri, denda, rupa. Jadi dia akan salin petikkan ini semula dengan menggunakan kata terbitan. Macam jadi kejadian kan. Sumbang jadi sumbangan. Okey, lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan kata terbitan yang diberikan. Ada gambar. Kemudian dia kata guru beri kata terbitan seperti makanan, minuman berlemak, membahayakan kesihatan, penyakit, elakkan, berbahaya, bekalan. Murid akan tulis dekat kotak dialog ni menggunakan kata terbitan yang ada. Kemudian satu lagi pilihan dia, ramalkan kesudahan cerita ini dengan menggunakan kata terbitan. Tajuk cerita, nasi sudah menjadi bubur. Kata terbitan digunakan mesti daripada kata terbitan awalan, akhiran dan apitan. Jadi kita nak bagi pada siapa? Ataupun murid boleh pilih sendiri. Mana yang dia nak buat? Ni kita boleh sekalikan dengan PBD lah. Tahap 1 ke, TP1 ke, TP2 ke, TP3 ke, TP4. Kita boleh tengok di sini. Satu lagi contoh Objektif pembelajaran dia murid dapat membaca dan memahami serta ini menyatakan respon peribadi terhadap suatu karya. Ini pun kad pilihan dia juga. Jadi murid boleh pilih yang mana dia nak buat. Jadi kita mulakanlah. Ini salah satu elemen pada 16.2. Jadi kita akan perkongsian amalan terbaik kita bincangkan, kemudian kita akan isi ni untuk saya buat laporan pula. Okey, kita nak